Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh bersama-sama berdoa malam ini. 我们感谢主，我们还有这机会一起祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们先祷告吧。 Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. 我们在天上的父，我们的主，感谢 Kami 你。 akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们这个时候要一起思想你的话， Tolong kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. 主要帮助我们可以理解你的话。 Berkati kami akan memberitakan firman dan juga menerjemahkannya. 恳求你带领赐福传讲你的话的，还有翻译你的话的。 Berbicara ya Tuhan karena kami siap mendengarnya. 主啊，恳求你对我们说话，我们预备好心聆听你的话。 Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan 我们要阅读一段主的话。 dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. 就是路加福音第2章第7节的经文。 Lukas 2 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 路加福音第2章第7节的经文这么说：就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， oleh penulis Injil Lukas, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia diberikan sebuah catatan khusus. 路加福音在叙述主耶稣降生在世的时候，做了一个特别的报道， Yaitu penjelasan tentang tidak adanya tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan bayi Yesus. 就是玛利亚产期到了要生产的时候，她找不到一个合适的地方把主耶稣生下来。 Tentu kelahiran seorang bayi dari dalam sebuah keluarga adalah sangat istimewa. 当然，一个婴儿在一个家中出生是一件非常让人高兴的头等大事。 Biasanya ada persiapan yang sangat baik 通常呢，已经做好准备了。 dan juga ada sambutan yang sangat baik dari orang tua dan juga kerabatnya. 那个婴孩的父母和父母的亲属们，已经当然是一种期待的心情，准备迎接婴儿的出生。 Namun apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? 但是主耶稣降生在世的时候又怎么样呢？ Dalam kelahirannya berbanding terbalik dengan kelahiran bayi-bayi di dunia ini pada umumnya. 主耶稣降生在世的情况和一般婴儿出生的情况大不相同。 Kelahiran Tuhan Yesus bukan saja di tempat yang tidak layak. 主耶稣不但在一个不合适的地方诞生， Ia diberikan tempat tidur dari tempat makanan hewan, yaitu palungan. 他被放在那个喂马食料的器具里，就是马槽里。 Kalau kita pernah berkunjung ke kandang hewan, 要是你曾经去过牲口棚里去看的话， maka kita tahu palungan adalah tempat yang kotor dan bau. 我们就会看见马槽是一个又臭又脏的地方。 Dan di tempat itulah bayi Tuhan Yesus dibaringkan. 主耶稣就是躺卧在这种肮脏的地方的。 Saudara bayangkan, 我们可以想象一下吧， kalau gembala orang yang sangat sederhana dalam hidupnya, 牧羊人都是很贫穷的人， yang pekerjaannya merawat ternaknya, 他们天天放牧羊犬， dan biasa hidup dalam kesederhanaan. 他们都活在贫穷的境况中。 Barangkali di antara mereka belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. 我相信他们当中没有一个人曾经经历过像主耶稣降生时所经历过的情形， Yaitu lahir di kandang hewan dan dibaringkan di dalam palungan. 就是降生在一个牲口棚里，并且被放在马槽里。 Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, 当我们读到刚才我们所读的路加福音第2章第7节经文的时候， tentu ada maksud dan tujuan dari penulis Injil Lukas untuk menyampaikan berita ini. 当然路加福音的作者写这一节经文有他的用意和目的的， Yaitu tidak adanya tempat yang layak bagi kelahiran Tuhan Yesus di dunia. 就是呢，主耶稣降生世上的时候找不到一个合适的地方。 Setidaknya kita akan menemukan dua hal penting dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. 通过主的话，我们至少会学习到2个真理。 Yang pertama, 第一个， tidak adanya tempat yang layak bagi kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan akan keselamatan
rencana keselamatan dari Allah. 就是主耶稣降生在世时候找不到一个合适地方，这个呢是成就了上帝救恩的计划。 Pada ayat 1, penulis Injil Lukas menyebutkan seorang pemimpin yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Kaisar Agustus. 在路加福音第2章第1节，路加提到了一个当时的执政者，名叫亚古斯都，他是一个凯撒。 yang mengadakan sensus penduduk. 凯撒亚古斯都当时在全国要举行一个人口普查， Kebijakan yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ini memaksa banyak orang kembali ke tempat asalnya. 结果呢，使很多人回到他们的出生地。 Inilah yang membuat Yusuf dan Maria harus pergi dari Nazaret menuju Bethlehem. 结果约瑟和玛利亚也必须从拿撒勒回到伯利恒去。 Namun apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ini 亚古斯都凯撒所采取的这个措施 dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi akan rencananya. 主使用这个来成就他的救恩计划。 Karena Mesias juru selamat dunia yang telah dijanjikan itu 因为上帝所应许的人类的救主弥赛亚 akan lahir di Bethlehem dan dari keturunan Daud. 将在伯利恒出生，并且他是大卫的后裔。 Tentu bukan kebetulan ketika penulis Injil Lukas ini menyebutkan Kaisar Agustus. 路加福音的作者提起亚古斯都凯撒这个名字，并不是偶然的。 Sesungguhnya penulis Injil Lukas ini sedang memperbandingkan dua tokoh ini. 其实这个路加福音作者曾经把两个人物做个比较， Antara penguasa dunia 就是这个世界的掌权者， dengan Allah sang penguasa dan pemilik sesungguhnya dari dunia ini. 还有一个是那个实际上创造世界和掌管世界的主宰，就是上 Seperti 帝自 kita 己。 ketahui, Kaisar Agustus dalam masa kepemimpinannya telah berhasil mengakhiri perang sipil dan membuat masa pemerintahannya disebut sebagai masa yang damai. 这个亚古斯都凯撒在他在位的时候，他成功的结束了国内的战争，给国内人民带来了和平。 Sehingga Kaisar Agustus diberi gelar sebagai penyelamat dunia. 因此呢，亚古斯都凯撒被称为是当时人类的救星。 Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita dapat mengerti dengan jelas 但是通过刚才我们所读的这个上帝的话，我们可以明白的、很清楚的明白一个真理， bahwa penyelamat sesungguhnya di dunia ini hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 其实人类的真正的救主只有一个，就是耶稣基督。 Penulis Injil Lukas memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari apa yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. 路加福音的作者讲到主耶稣基督的降生，他成就了上帝救赎世人的计划。 Dan janji itu sekarang telah dinyatakan dengan hadirnya Yesus Kristus ke dalam dunia. 现在呢，这个应许通过耶稣基督降生在世成就了。 Seperti yang dijelaskan pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. 就像约翰福音第1章第14节里说的一样， Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 约翰福音第1章第14节这么说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。” Inilah yang disebut dengan inkarnasi, 这就是所谓的道成肉身， yaitu Allah datang menjadi manusia. 就是上帝以人子的样式来到世上。 Ketika Tuhan Yesus hadir dan datang ke dalam dunia, 当主耶稣降生在世的时候， Ia tidak hadir sebagai Raja yang agung. 他不是以尊贵的大君王的身份来到世 Ia 上， lahir dalam keadaan yang paling hina. 他以极其卑微的身份来到世上，降 Dan 生在世 tidak，adanya tempat yang layak baginya. 甚至他没有找到一个降生的合适的地方。 Yang ada hanyalah kandang binatang dan palungan untuk dirinya berbaring. 给他预备好的只有是那个牲口棚和让他躺卧的马槽。 Yang kedua, 第二点， tidak adanya tempat yang layak bagi kelahiran Tuhan Yesus menjadi bukti akan kerendahan hatinya.
主耶稣降生时找不到一个合适的地方，证明他是谦卑的。 Ketika kita merayakan Natal, 当我们庆祝圣诞节的时候， biasanya kita akan disajikan sebuah drama tentang perjalanan Yusuf dengan Maria. 我们常常会看到一个话剧，话剧里描述约瑟和玛利亚的路程， Yaitu adegan di mana Yusuf dan Maria berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari penginapan. 就是约瑟和玛利亚为了找那个投宿的地方，从一个客店走到另一个客店。 Tentu ini hanyalah sebuah drama 这不过是一个话剧而已。 dan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 这个话剧并没有真正的反映当时的实际的情况。 Yang dimaksud dengan tempat penginapan di sini adalah ruangan keluarga dari sebuah keluarga di Israel. 但是呢，所谓的客店其实指的是那个以色列人家中的房间。 Pada umumnya rumah-rumah di Israel itu dibagi menjadi dua bagian. 通常在以色列的家里，这个家分成2个部分。 Bagian atas adalah ruang keluarga, tempat menginap dan juga tempat tidur serta ruang makan. 就是楼上和楼下，楼上是他们的饭厅和他们的卧室。 Di tempat inilah biasa mereka menerima tamu untuk menginap. 通常呢，他们在这个楼上接待客人投宿。 Lalu di bagian bawah dari rumah itu 在这间房子的楼下的部分呢， adalah tempat bagi mereka untuk meletakkan atau tempat tinggal bagi hewan ternak yang mereka 就 miliki. 是他们所养的牲畜住的地方。 Menurut para penafsir Alkitab, 根据这个圣经专家们的解释， kemungkinan besar Maria dan Yusuf menumpang di salah satu kerabat mereka. 他们认为约瑟和玛利亚极有可能投宿在他们那个亲属家里。 Tetapi karena begitu banyaknya orang yang hadir, 但是因为这个家里已经住满了人， membuat Yusuf dan Maria tidak kebagian tempat yang layak untuk mereka tinggali. 所以呢，他们约瑟和玛利亚夫妇就不能在一个合适地方投宿， Yang ada hanyalah kandang binatang. 给他们留下的只有那个牲口棚。 Tentu peristiwa ini memunculkan sebuah pertanyaan. 当然，这件事让我们提出一个疑问。 Situasinya memang sedang ramai. 当然，当时很热闹， Karena banyak penduduk dari Bethlehem yang tinggal di daerah lain pulang ke kampung halamannya. 因为这个住在外地的伯利恒人，这个时候都回到伯利恒。 Tetapi masalah utamanya bukan karena banyaknya orang 但是呢，主要的问题并不是因为人满， atau terbatasnya tempat untuk mereka tinggali untuk menginap. 也不是说因为没有地方给他们住宿。 Masalah utamanya adalah kepada hati yang tidak mau memberikan tempat bagi orang lain. 其实呢，主要的问题是说他们心中不想给那个有需要的人留下空间或者居住的地方。 Masalah utamanya adalah hati yang tidak mau memberikan tempat yang layak bagi orang lain yang membutuhkan. 他们主要的问题是他们不愿意留下一个地方给有需要的人使用。 Andaikan mereka tahu bahwa bayi yang akan dilahirkan oleh Maria ini adalah juru selamat dunia, 要是他们知道玛利亚这样生下的婴孩是人类的救主的话， apakah mereka akan memberikan tempatnya untuk Yusuf, Maria dan juga bayi Yesus? 他们这不是愿意留下一个空间让约瑟、玛利亚和那个婴儿可以居住？ Jawabannya belum tentu. 答案是还说不定呢。 Mengapa, saudara? 我为什么这样说呢？ Karena keberdosaan kita membuat kita seringkali tidak menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita. 因为我们都犯了罪，我们常常不把主放在最重要、最首要的地位。 Sama seperti apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes. 就像约翰在约翰福音里说的一样， Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。 Di momen Natal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. 在准备庆祝圣诞节的时候，我 Karena 们应该 anugerah Tuhan 感谢我们主 berlimpah，dalam hidup kita. 因为在我们的生命中，主的恩典丰盛满溢。 Meskipun Tuhan tahu manusia menolak kehadirannya, 虽然主知道人类会不接纳他的到来，
ia tetap mau datang ke dalam dunia. 但是他还是愿意来到这世上， Ini membuktikan akan kerendahan hatinya 这证明主是谦卑的。 dan membuktikan akan kecintaannya bagi kita manusia berdosa. 这也证明他爱我们世上的所有的罪人， Supaya orang-orang yang terhilang dan akan binasa karena dosa ini 让那些因为罪恶而将沉沦灭亡的人， dapat diperdamaikan kembali dengan Tuhan. 可以跟上帝和好如初。 Ia yang mulia dan datang dari surga. 他从荣耀的天堂来到世上， Merelakan dirinya hadir di tempat yang hina. 他甘愿来到这卑微的地方。 Ia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. 他本来是富足的，但是因为我们，他愿意成为贫穷。 Allah yang berkuasa merendahkan dirinya, bahkan membatasi dirinya dan lahir menjadi seorang bayi. 这个全能的上帝愿意谦卑自己，并且先知自己来到这卑微的世界里。 Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat tepat di dalam menggambarkan akan kerendahan hati Tuhan. 使徒保罗很准确的描述了耶稣基督的谦卑的态度。 Dikatakan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 使徒保罗这样说：他反倒续集成了奴仆的形象，成了人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Gambaran kerendahan hati yang dipakai oleh Rasul Paulus, 使徒保罗所描绘的主耶稣的谦卑形象， yaitu dia menggunakan kata mengosongkan diri. 使保罗说他虚己， Artinya Allah membatasi dirinya 就是上帝限制了自己， dan hadir dalam rupa manusia 并且以人的样式来到世上， supaya manusia dapat mengenal Allah 让人可以认识上帝， dan mengalami akan kasih-Nya. 并且可以经历到上帝的爱。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， setiap kali kita merayakan Natal, 每年我们庆祝圣诞节的时候， maka tema tentang apa yang ditulis dalam Injil Lukas ini, 就是在这个路加福音所提的这个主题， yaitu tentang tidak adanya tempat bagi Tuhan Yesus, 就是五处做耶稣降生之所， senantiasa diperdengarkan. 常常让我们听到或者看到。 Sesungguhnya apa yang terjadi 2000 tahun lalu 其实，在2000年前，在2000 masih 年的 juga 这件事， berlaku pada zaman ini, 今天还发生在我们现在这个世界里。 di mana masih banyak orang yang tidak mau memberikan tempat atau hatinya bagi Tuhan Yesus. 还有的人不愿意把自己的心留给主耶稣， Mereka meragukan akan keberadaan Tuhan Yesus 他们怀疑主耶稣到底真的存在不存在， dan membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh dosa. 并且让自己受到罪的辖制。 Tentu bagi kita yang telah percaya dan telah menerima Tuhan Yesus, 而我们呢，已经接受并相信主耶稣基督的人又怎么样呢？ tema tentang tidak adanya tempat juga menjadi tema yang relevan. 关于这个五处做降生之所的主题，到现在还适用。 Sesungguhnya dan sejujurnya, 我们坦白的说吧， dalam hidup kita secara sadar atau tidak, 我们在生活中有意或无意， seringkali kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling utama, paling penting 我们 dalam hidup kita. 我们常常在我们生命中不把主耶稣看成是最主要、最首要的。 Betul, dia telah menjadi juru selamat kita. 他确实成了我们的救主， Tetapi dalam praktiknya kita seringkali tidak mengizinkan Tuhan untuk bertakhta dalam hidup kita. 但是在实际生活中，我们常常不接纳主耶稣在我们的心中作王。 Kita sering lupa untuk melibatkan Tuhan dalam keseharian hidup kita. 我们常常不让主耶稣管理我们的日常生活。 Bahkan secara sadar, entah lupa atau sengaja, 我们常常在不管是忘记了或者无意中， kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bertakhta mengatur keluarga kita. 我们不允许主来管理我们的家庭。 Bahkan kita juga seringkali tidak mengizinkan Tuhan mengatur keuangan kita. 我们也不允许主来管理我们的钱财， Kita juga tidak ingin Tuhan bertakhta mengatur pekerjaan, bisnis, dan usaha kita. 我们也不允许耶稣做王来管理我们的工作和事业。 Mungkin juga tanpa sadar,
也许在无意中， kita tidak menempatkan dan tidak mengizinkan Tuhan menguasai dan bertahta di dalam pelayanan kita. 我们也甚至在我们的侍奉中，不让主作王，不让主来掌管、来管理我们。 Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， mari kita merefleksikan akan firman Tuhan ini. 让我们今天来思想一下，来反省一下听到的刚才的主的话， Mengizinkan Tuhan Yesus hadir di hati kita untuk memperbarui hidup kita. 让主耶稣来到我们的心中，来更新我们的生命吧。 Sehingga dosa itu tidak lagi menguasai hidup kita. 别再让罪恶辖制我们的生命。 Kedua, 第二点呢， mari kita dengan jujur datang kepada Tuhan. 我们也带着诚实的心态来到主的面前， Mengakui akan kelemahan dan kegagalan kita. 我们承认我们的软弱，也承认我们的挫折， Serta meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kembali memimpin hidup kita. 我们求主再次带领我们的人生。 Di dalam doa mari kita mengizinkan Tuhan kembali untuk bertata menguasai hidup kita. 我们祷告，求主继续掌管我们每个人的生命。 Saudara yang bisa berlutut, mari ambil waktu untuk berlutut dan berdoa. 能够跪下弟兄姐妹，请你跪下来祷告。